Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerima baik pembentangan Pelan Pembangunan Strategik Wilayah Ekonomi Koridor Utara SDP NCER 2021-2025. Rangka kerja strategik 5 tahun untuk 4 negeri di wilayah utara negara itu dibincangkan dalam mesyuarat pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA ke-23 yang dipengerusikan beliau di Pulau Pangkur, Perak siang tadi. Tan Sri Muhyiddin memulakan lawatan kerja ke Perak dengan melakukan tinjauan fasiliti JT Pangkur. Beliau meluangkan masa 20 minit bagi meninjau pergerakan keluar masuk pelancong ke pulau itu yang ketika ini semakin padat, terutama ketika cuti umum dan hujung minggu. Kehadiran Perdana Menteri ke mesyuarat itu disambut Ketua Eksekutif NCIA, Datuk Seri Jebasinggam Isaac John. Turut hadir Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu, Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Mat, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mat Nur dan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow. Perbincangan intensif kira-kira 2 jam itu membincangkan pelbagai isu sosioekonomi rakyat di 4 negeri NCER, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis berdepan cabaran ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, Perdana Menteri turut meluangkan masa bertemu dengan usahawan di Pangkur dalam meninjau sendiri pembuatan produk hasil lautan serta cenderahati eksotik. Antara yang menjadi tumpuan adalah pengusaha kraf ikan buntal Muhammad Arsyad Yusof, 44 tahun. Dia yang berniaga secara sambilan itu pada awalnya tidak menyangka hasil tangannya itu mendapat sambutan pelancong. Beliau juga mahu menjadikan ikan buntal sebagai tarikan bukan hanya untuk cenderahati semata-mata tetapi untuk ekopelancongan pada masa hadapan. Selain itu, Tan Sri Muhyiddin turut melakukan lawatan ke kilang memproses sate ikan yang diusahakan Rasdi Ibrahim, 47 tahun. Beliau yang mesra disapa Pak Su menjadi ikon produk halal di Pangkur dan mampu menghasilkan 4,000 paket sate ikan dalam sehari. Sementara itu, bagi pengusaha gamat Ismail Arsyad, 62 tahun, beliau mahu industri di Pangkur terus berkembang di masa hadapan. Perdana Menteri juga berkesempatan menunaikan solat Zuhur di Masjid Seribu Doa yang menjadi tarikan baru di Pangkur. Alhamdulillah, saya rasa cukup sukacita ya, daripada pendapatan yang kecil boleh kira miskin dulu tu, sekarang ni dah kira boleh berada lah. Kalau 4-5 ribu sebulan tu mana dah bagus tu. Saya harap teruskan usaha. Lain kali kalau saya cakap lagi mungkin dah naik ke 10 ribu ke 12 ribu sebulan. Ya, tambah pekerja, buka 2-3 restoran lagi. Tapi ambil masa sedikit, latihkan betul-betul sampai dah mahir. Uruskan keuangan tu cara baik. Jangan belanja besar-besar, simpan ya. Kalau nak jaga begitu dia lain kali tak payah pergi pinjam bank. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER mampu menyumbang RM300 bilion kepada ekonomi negara menjelang 2025. Ia sebahagian intipati Pelan Pembangunan Strategik wilayah itu yang turut merangkumi projek berimpak tinggi bertujuan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat pasca COVID-19. Raza Shazani Muhammad di Pulau Pangkur ada butirannya. Menerusi pelan itu, wilayah utara dijangka mampu menghasilkan lebih 160,000 peluang pekerjaan melibatkan kira-kira 42,000 usahawan. Sementara pelaburan kumulatif dijangka berkembang kepada RM146.5 bilion. Dari segi GDP, kita akan ada kelewatan 2 tahun. Pada asalnya kita rancangkan GDP bagi wilayah Pantai Timur 300 bilion. Tapi sekarang dijangka kita akan mencapai 300 bilion GDP pada tahun 2027. Setakat Julai tahun ini, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA berjaya memperoleh RM115.9 bilion dalam pelaburan direalisasi kumulatif di wilayah berkenaan. Sementara komitmen pelaburan keseluruhan bernilai RM120 bilion dengan jumlah pekerjaan kumulatif hampir 150,000 orang. Pelan berkenaan melibatkan pelaburan swasta dan projek infrastruktur yang dijangka memanfaatkan rakyat di 4 negeri dari utara negara, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. SDP juga dirangka selaras usaha mengurangkan kesan berterusan pandemik ini terhadap wilayah ekonomi itu.
Rangka kerja strategik yang digariskan oleh NCIA akan terus dijalankan bagi memastikan pemulihan ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19 akan dapat dipercepatkan. Antara langkah yang digariskan adalah Jom Kerja dan Jom Niaga at NCR yang dijangka menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan juga membantu usahawan-usahawan tempatan. Setiap tahun kira-kira 10 bilion ringgit pelaburan disediakan oleh NCIA dan jangka menyediakan lebih kurang 5,000 peluang pekerjaan. Razak Syazani Muhammad dari Pulau Bebas Cukai, Pulau Pangkor, Perak.